Musangking melawan biji besi di Kelantan. Ketua Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa berkata bumi Kelantan sangat kaya setelah menyelar Kerajaan Kelantan kerana memberi peluang perniagaan kepada bukan anak Kelantan membuka ladang Musangking di negeri berkenaan. Kini beliau beralih kepada perlubungan biji besi dalam hutan simpan kekal Ulu Galas Gua Musang. Lagi-lagi hutan simpan kekal. Ya, tegas Husam. Menurut beliau pada 22 hingga 24 Mac lalu, Pejabat Tanah dan Galian Kelantan dan Pejabat Perhutanan Negeri Kelantan turut melawat ladang Musangking dan lain-lain yang dimajukan oleh 4 syarikat. Tujuan lawatan ialah untuk menganggarkan jumlah pampasan kepada 4 syarikat berkenaan yang masing-masing ladang mereka seluas 500 hingga 1,000 ekar setiap satu. Keluasan kawasan hutan simpan Ulu Galas untuk 4 syarikat ini berjumlah sekitar 3,000 ekar, ujar beliau. Husam tidak menamakan 4 syarikat berkenaan. Bagaimanapun beliau mendakwa Kerajaan Negeri Kelantan akan membuka pelembungan biji besi di kawasan itu. Pampasan dicadangkan kerana satu syarikat lain telah mendapat kebenaran melombong biji besi di atas tanah ladang yang telah diluluskan itu. Bertindih dengan kelulusan melombong, kata surat dikeluarkan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Beliau melampirkan surat yang didakwa daripada Pengarah Perhutanan Negeri Kelantan, Haji Abdul Halim Abdul Samad. Kandungan surat tersebut menyatakan adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK bersama Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan akan mengadakan lawatan tapak di kawasan projek pembangunan ladang hutan yang bertindih dengan kawasan kelulusan pajakan melombong milik Bonus Nusajaya Sdn Bhd di hutan simpanan kekal Ulu Galas Mukim Pulai, daerah Galas Jajahan Gua Musang. Sehubungan itu, syarikat pemaju projek pembangunan ladang hutan yang terlibat diminta untuk turut hadir dalam satu lawatan tapak tersebut. Pihak syarikat yang terlibat juga diminta untuk menyediakan anggaran nilai kerosakan kawasan projek diadakan untuk dibincangkan. Berdasarkan surat yang dilampirkan Husam itu, wujud pertindihan kawasan yang sama antara syarikat pemaju Musangking dengan syarikat dapat kelulusan melombong. Maknanya di sini, besi lawan Musangking. Tengok siapa menang, sindir Husam. Lebih aneh katanya, ada syarikat yang sedang memajukan ladang atas tanah berkenaan pernah juga memohon untuk melombong sebelum ini tetapi ditolak. Menurut beliau, bagi tujuan permohonan melombong itu, syarikat yang kini sedang memajukan ladang itu telah membuat eksploitasi jumlah deposit biji besi di dalam kawasan ladangnya seluas 1,000 ekar. Beliau menjelaskan dengan menggunakan suruhan satelit atau satellite scanning daripada satelit Landsat, didapati jumlah besar deposit besi yang dianggarkan ialah 691 juta metrik tan. Pengeluaran besi dari tongkol biji besi yang menjunam jauh sampai ke dalam bumi. Di situ dianggarkan paling kurang berjumlah lebih 400 juta metrik tan. Jika kita ambilkan harga purata biji besi mentah, purata RM500 setiap tan, ia sudah menjangkau angka 20 bilion ringgit, dakwa Husam. Jika apa yang didedahkan Husam itu benar, maknanya Kelantan sebenarnya sebuah negeri yang kaya dengan khazanah semula jadi. Cuma masalahnya sumber alam itu tidak diuruskan dengan baik. Bagaimanapun, sama ada ladang Musangking maupun pelembungan, kedua-dua kegiatan ekonomi itu boleh menyebabkan kesan langsung kepada kelestarian diversiti alam sekitar di negeri Kelantan. Jika ladang Musangking memberi impak kepada diversiti hutan, lebih teruk lagi bagi pelembungan biji besi yang akan menyebabkan pencemaran udara dalam bentuk nitrous oksida, karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida daripada penjana diesel, truk dan peralatan lain yang digunakan. Logam berat dan asid daripada lombong juga akan menyebabkan pencemaran air. Kesan alam sekitar pelembungan biji besi dalam semua fasanya daripada penggalian kepada pemanfaatan kepada pengangkutan memberi kesan buruk terhadap kualiti udara, kualiti air dan spesies biologi. Malah pelembungan biji besi besar-besaran boleh menyebabkan perubahan iklim. Biji besi sebenarnya sangat diperlukan sebagai sumber mikronutrien untuk tumbuh-tumbuhan, iaitu hutan dan juga ladang-ladang di negeri Kelantan. Biji besi berada di dalam tanah, bekerja dengan senyap, menyalurkan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Kawasan tanah yang dilombong akan menjadi seperti padang jarak, padang terkukur dan bertukar warna menjadi merah seperti yang berlaku di barat Australia. Perlu diambil perhatian, Australia jauh lebih besar berbanding Kelantan. Jika pelembungan dijalankan secara besar-besaran di negeri serambi Mekah ini, bolehkah Musangking hidup subur dan mengeluarkan buah yang berkualiti dalam keadaan
tanah yang gersang. Apakah hikmah di sebalik biji besi yang banyak di Kelantan itu? Justru jangan seronok dahulu kemudian menyesal. Fikir-fikirkanlah, ingat bukan hanya rakyat Kelantan yang sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.